Saudara juga harus tidak terlalu sensitif. Kadang-kadang dalam kongres muktamar ataupun kongres keadilan, muktamar PAS ataupun persidangan DAP, ada wakil-wakil kadang-kadang pengalaman mereka di daerah ataupun di kawasan parlimen itu di negeri menyebabkan mereka menyerang parti lawan. Saya nak bagi tahu saudara, keadilan itu penting. Tapi dalam perjuangan kita Pakatan Rakyat, PAS pun penting dan DAP itu pun penting. Dan mereka telah membuktikan semangat setia kawan yang benar. Ya. Umpamanya dengan PAS, ini saya sebutkan kepada almarhum Ustaz Fadil, pada Tunggu Hadi awal, itu terus terang. Saya secara pribadi, Azizah dan keluarga tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan, kesetiaan kawan-kawan dalam PAS, dalam masa saya derita, dalam semua pilihan raya. Seperti juga yang kita lakukan terhadap mereka. Saya pernah berkempen di kawasan di mana calon negeri, calon parlimen itu PAS semua. Saya kempen. Bukan saya pilih kerana nak pergi sokong calon di keadilan. Tidak seperti mana kadang-kadang pimpinan parti-parti lain. Saya tidak, karena saya anggap Pakatan Rakyat ini kita suarakan, tetapi tidak bermakna semua dalam PAS. Kadang-kadang kenyataan ada yang bawahnya pimpinan dalam PAS Terengganu, dia kata Anwar ni macam melepaskan anjing tersepit, jadi orang kita marah. Iyalah, satu dua orang, jangan pakai sangat. Sebab bukan soal pakaian dia ke kopiah putih, tidak bermakna dia jaga akhlak yang baik atau fakta. Tidak, dari bagi saya dia tidak boleh menolak peranan dan sumbangan PAS sebagai satu parti dan pimpinannya, seperti mana juga DAP. Kerana kita juga tidak boleh pertahankan kadang-kadang kenyataan wakil-wakil kita dalam kongres tengah marah, macam Terengganu semalam. Jadi kita dengar, kita ulas, tidak mungkin kita pertahankan tiap hujah, kerana kita tidak boleh kawal. Kita benarkan mereka luahkan, tapi kita harus nasihat supaya semangat ini harus ada. Saudara, kita dalam semua isu tidak boleh lupa kerangka besar. Sebab itu fakta harus ada. Sebab apa sudah sokong? Karena faktanya benar. Sebab apa sudah tolak? Faktanya membuktikan. Sebab apa kita tolak GST? Karena kita faham bahawa ianya satu sistem percukaian yang membebankan rakyat. Bukan kerana ada arahan sudah kena kefahaman. Itu bezanya tradisi kita. Kerana kalau ia tidak ikut maklumat dan fakta, ada bahaya dia. Oh, ketua kata, ada fatwa daripada ketua, kita taat, kita ikut. Salah tak apa, fitnah tak apa. Itu jadilah seperti mana berlaku dalam UMNO sekarang. Rasuah tutup, pembunuhan tutup, fitnah orang tutup. Kerana arahan ketua, takkanlah ketua beritahu. Ada seorang bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, tanya dia, kenapa kamu fitnah Anwar? Saya tanya Dr. Mahathir, dan dia kata mana salah, punya bangangnya. Kamu patut rujuk kepada fakta. Itu Islam, itu mengajar kita begitu. Ada orang kata, sebab apa Anwar nak sokong Azizah untuk jadi menteri besar? Kerana reserve Selangor ada 3 bilion. 3 bilion itu nak dibawa, nak dipindahkan Sarawak, boleh beli ada di Parlimen Sarawak. Pertamanya, fakta salah. Keduanya, bodoh, tidak faham pengurusan keuangan. Tetapi bagi orang-orang yang di bawah ini, macam-macam di bawah, ya, kerana pimpinan kata mustahil, tak betul. Sudah 16 tahun dah kita lawan, tak kalah faham. Tapi bukan ini 16 tahun. Apa ada batas akhlak dalam Islam tu apa dia? Kalau tidak mencungkil kenyataan dan kebenaran. Ada orang kata, buat apa sokong Anwar sekarang? Dia cari jalan selamat. Ini dia tahu ada mahkamah, dia akan lari keluar. Ada. Dan orang dia bawa kata, ya. Kerana ketua dia sebut begitu. Tradisi apa kita ini? Kalau saya nak lari keluar, saya lari 98. Kerana saya diberi bukan setakat boleh keluar, diberi ruang untuk keluar dengan segala wang yang saya mahu.
Saya tolak. Saya beritahu yang lalu sebelum kes. Saya ada perjumpaan mesyuarat dengan bekas naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore dan beberapa pemimpin Inggris yang mengatakan, Anwar, dengan umur kamu, dengan kamu lalui penjara, dengan dia kata, iyalah kami akan desak kalau besok kamu dah masuk, tapi sudahlah, kami tak sanggup mendengar kamu dipenjarakan lagi, ya. Karena kamu berdepan dengan sistem yang zalim. Mereka bagi tahu, dan tidak akan ada berlaku keadilan ke atas kamu. Itu pandangan dia. Tanya saya yakin, insya-Allah. Kawan-kawan saya yang pusing, saya tak pusing. InsyaAllah saya tidak akan dipenjarakan. Tetapi kalau ada kawan-kawan yang syak wasangka berdasarkan fitnah ini, konon sana lagi, saya nak bagi tahu, saya di London akhir tahun lalu, dan beberapa tokoh kata Anwar duduklah di London, ya, dan akan dibantu. Kawan-kawan boleh jadi profesor, boleh jadi konsultan dan sebagainya. Hidup boleh lumayan. Kawan-kawannya elak daripada penjara. Lepas itu semua selesai, nak balik-baliklah balik. Khomeini pun keluar juga, kata dia. Ada seorang pemimpin ikhwan jumpa saya. Dia kata, kalau Anwar di luar boleh bantu kami. Gerakan Islam, Human Rights Organization bawa masalah ni kerana Anwar boleh bantu, dan CNN ke BBC ke Al Jazeera mudah di luar. Saudara, saya jawab, saya hargai dan terima kasih, tapi keputusan saya, muktamad saya akan terus di Kuala Lumpur. Tak usah layan lah, tak usah lah kira orang tu pakai apa, tak usah kira dia ada janggut ke tak ada, ataupun dia daripada TV3, tak ada kesan, kerana kita boleh sebut dan bagi pandangan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan fitnah. Jadi mudah-mudahan saudara ingat, kita kena untuk parti penting ini. Kita dah pilih, ada pandangan setuju sikit tak setuju sikit, soal lain, sudahlah, ya. Ini soal hasad dengki, cemburu, takut orang bawa perubahan, cukup, sudahlah. Dan bukan setakat itu juga, saya nasihat pimpinan dia, kadang kita okey, jaga juga budak-budak kita. Kadang budak-budak ni dia yang lebih ambil kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung dan menimbulkan masalah. Dia kena kawal begitu. Ada ruang, tulislah surat ke, email ke, bawa dalam mesyuarat. Mana saya katakan tadi, pimpinan parti yang setiap minggu bermesyuarat bekerja-kerja, kita mesyuarat, lepas tu balik mesyuarat, lepaskan pula 2-3 budak-budak, hentamlah melalui social network. Itu bukan kerja kita. Ini saya nak nasihat, kerana parti ini parti Islah. Dia akan hanya ada barakah kalau kita jaga akhlak dan integriti kita. It does not matter, I don't really care what media like TV3 or Straits Times will matter. They can demonize us on a daily basis. I remember one prominent journalist who came over from London at the time of MH370, who was shocked and appalled when he read an op-ed in the New Straits Times. Dia kata, Anwar, goodness sake, this can never happen in any democratic country. I kata, period, I agree with you, this is not a democracy. That media is owned by UMNO, and their duty solely is to demonize the opposition. And I happen to be the leader of the opposition, unfortunately. Yeah. Tetapi saya katakan rakyat bukan bodoh. Sebab itu kita kena tanam semangat keyakinan ini. Jadi saudara, ada yang menyatakan ini parti ini, dulu saya masih ingat Tun Mahathir masa saya dalam penjara, parti keadilan ini akan lenyap sebab parti keadilan ini ditubuhkan untuk bebaskan Anwar dari penjara.
besok Anwar keluar dari penjara, habislah parti itu. Tak habis. Sekarang pula karena dia fitnah saya, ini kerja parti. Bila sudah Ning Nazmi sebut akan pertahankan, maka pekerja dia hanya pertahankan Anwar. Sudah, kita bukan soal pertahankan Anwar, kita menolak sistem dan institusi yang zalim dan menindas dan memeras rakyat. Sebab itu saya kata soal Anwar di luar penjara atau di dalam penjara atau tidak didakwa, itu bukan perkara pokok. Kebetulan Anwar didakwa dan kemungkinan dimasukkan di dalam penjara, tetapi sama ada didakwa atau terlepas sekalipun tidak bermakna agenda reformasi ini harus dikendorkan. Tidak, sama hebatnya seperti mana berlaku pada tahun 2004-2006 sebelum 2008 pendakwaan yang baru yang terpilih. Dan sekarang saudara, bukan soal saya, Surendran, Tian Chua, Rafizi, semua dalam senarai. Malah saya, Azmin, Cik Ubat ada lagi dalam soal bersih. Dan masuk senarai ini puluh kes. Dan saya dengar ni lepas ini Datuk Seri Niza sedition, satu lagi charge. Saudara, yang kita lawan ini sistem yang menindas dan bobrok. Dan kena ingat, sebab ini saya sebut kita harus perhatikan kerangka besar dalam perjuangan. Kena faham, kita kena tingkatkan latihan dan tarbiyah. Dan Dewan Reformasi Center for Reform itu untuk menggilap pahaman dan semangat reformasi. Terima kasih teman setara pun ada. Bagaimana kita boleh tumpu hal-hal yang sedemikian. AMK harus kerahkan lagi jentera anak muda, susun dan tingkatkan keupayaan mereka. Dan ini harus tumpuan saudara. Dan kita mau lihat bahawa dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang, kita mau satu laporan AMK bagaimana dia boleh naikkan dan tingkatkan, lonjakan baru untuk menarik anak-anak muda. Wanita, walaupun Zuraidah telah menjalankan tugas baik dengan cara dia, tapi dia juga selalu beritahu sukar kita menembusi tentera wanita. Tetapi tokoh-tokoh wanita kata ramai, sama ada beliau sendiri, Azizah, Nuriza, Rozia, Aziza, Latifah. Saya fikir harus semua jentera wanita ini harus dikerahkan. Kristina di Sabah dikerahkan supaya ada satu bahasa selain daripada wanita untuk mencari jalan menembusi satu ruang dan boleh menarik minat penyertaan wanita dalam gerakan kita. Kerana wanita, semua survei menunjukkan yang kental dan tegar menyokong UMNO itu, pertama saya baru dapat laporan daripada pendidikan, ialah kalangan di desa yang pendidikannya SPM ke bawah. Itu pertama, yang kuat dengan UMNO ni. Kalau yang masuk universiti jauh kurang dengan UMNO ni. Keduanya di kalangan wanita kerana dia hanya tertumpu kepada TV3. Maka tugas kita juga besar. Ini bukan tugas Suraidah, kerana kalau kita dicabang dengan sikap tempurung lama, tak boleh wanita duduknya di satu sudut jauh, tak bagi ruang yang sama kepada kita. Padahal kadang-kadang pendidikan dia lebih baik, kepintaran dia lebih baik daripada lelaki, tetapi duduknya masih di sudut di sana. Kita tidak mewakili semangatnya itu. Kalau ada cabang begitu, salah parti. Dia mesti terima perubahan yang dibawa oleh Parti Keadilan, memberi ruang kepada wanita yang secukupnya. Saudara, saya ingin merumuskan dan mengatakan bahawa bukan saja keadilan, tapi muafakat kita dalam Pakatan Rakyat bersama DAP PAS harus dimantapkan. Apapun cara kita, kalaupun kita setuju atau tidak, mesti ikut kaedah proses yang sehat dan tidak seperti mana yang sudah
anggap kadang-kadang berlaku di kalangan teman-teman kita. Kita tidak boleh diheret untuk mengambil tindakan atau mengeluarkan kenyataan yang boleh mengerohkan hubungan antara tiga parti ini. Saya ingin bagi jaminan, ya, walaupun saya akui keterbatasan dan kelemahan saya minta maaf karena saya pun tidak dapat sempurnakan semuanya dengan baik, tetapi dengan kudrat kita buat yang sebaiknya. Saya juga bagi tahu kepada pimpinan bahawa selama ini sudah tahu dalam style saya kempen, saya pergi ke Sarawak, saya buat kempen, saya pergi ke Kedah begitu. Tapi saya serah kepada masalah cabang pimpinan negeri itu jarang saya nak tumpu kerana saya serah kepada pimpinan yang ada. Tetapi saya dah ambil keputusan kerana saya anggap jentera keadilan terlalu penting. Mulai sekarang setiap tempat saya berkunjung, saya akan tumpu untuk bersama dengan pimpinan cabang AMK dan wanita supaya mereka dapat peluang dengar, dan saya juga mendengar langsung dalam dialog tertutup dengan pimpinan, dan kita boleh dapat bawa perubahan lebih berkesan, ya. Ini tidak bermaksud kurangkan kerja saya dalam isu dalam memperkukuh jentera Pakatan Rakyat seluruhannya, tapi saya berpendapat wajar pendekatan saya itu berubah sedikit. Saya telah berbincang dengan teman-teman saya termasuk yang di Sarawak baru ini mengatakan bahawa elok kalau saya ubah sedikit program dan jadual itu, daripada hanya melawat dan memberikan penerangan, juga tumpu tentang jentera parti.